Okay, kali ni aku tak banyak nak cerita lah, tapi seperti mana yang korang boleh nampak dekat sebelah sini, kali ini aku nak buka aku punya PS5. Akhirnya dia sampai juga, sebab kita nak pre-order, nak tunggu dalam sebulan. Lepas tu once dah sampai, dah lama juga sampai tapi belum buka je lagi. Sebabnya bila aku buat teaser dekat social media apa semua tu, kawan-kawan kata cepatlah buka, nak tengok macam mana interface dia apa semua tu kan. Tapi tu lag lu, sabar. Sebab kita belum buka lagi pun. So kali ni adalah video unboxing aku yang aku nak share dengan korang-korang semua. Okay, jadi tanpa buangkan masa, jom kita tengok ada apa dalam ni. Okay, so sebenarnya bag dia pun memang besar gedabak lah sebenarnya kan. Okay, sebab stok semestinya memang macam pre-order lain, memang kena pre-order daripada Sony. Tapi of course kalau kita dapat ke kedai-kedai game yang ada dekat luar sana kan, of course kita boleh buat pre-order dekat sana dan kita tunggu je lah stok sampai. So memang stok ni memang semua khas terus direct daripada Sony. Dan semua barang-barang dalam ni adalah daripada Sony. Dan aku tak beli dia punya konsol sahaja, sebabnya kedai tu offer bundle set tau. Jadi semestinya selain daripada konsol dan dia punya DualSense controller PS5, aku juga ada dapat beberapa benda lain kat dalam ni. Okay, so apa bendanya? Jom kita tengok. Okay, first of all, aku nak tengok. Okay, dalam bundle set ni dia bagi 2 game. Okay, so 2 game yang aku dapat adalah Sackboy dan Spider-Man Miles Morales. Okay, game yang aku dapat daripada kedai tu adalah PS4, tapi dekat sini dia ada tulis PS5 upgrade available tau. Jadi kiranya dia adalah game PS4 yang boleh di-upgrade dan compatible kepada PS5 lah. And of course peminat-peminat gamers sana yang di luar sana semestinya dah tahu yang game-game PS4 memang compatible dekat PS5. Cuma yang upgraded version ni of course dia punya grafik dia dah upgraded kepada PS5 punya compatibility. Okay, jadi itulah kiranya dia dah upgrade pada 4K dan of course dekat dalam PS5 kita tahu dia boleh compatible dengan 8K visual sebenarnya. Okay, seterusnya ni. Dalam bundle set ni juga aku ada dapat DualSense controller tambahan. Jadi kiranya lepas ni aku boleh main multiplayer games terus, tak payah nak beli DualSense controller baru. So jom kita tengok macam mana rupa DualSense controller ni. Sebab yalah, ini adalah salah satu aksesori PS5 yang sangat-sangat dinantikan. Dia punya design dan dia punya function, dia apa semua berbeza daripada PS4. So kita tengok sekejap. Betul. Penyelamat dunia, pisau. Oh, ada lagi lah. Okay, itu dia kotak yang secure sampai ada 2 selotip di situ. Dan kita tengok macam mana rupa dalaman dia. Kotak baru kan? Mestilah kita nak bau. Okay, let's see. Tak payah nak sopan sangat tak? Kita buka je lah. Okay, so semestinya dekat dalam kotak DualSense tu dia ada dia punya manual, macam mana nak charge apa semua tu, safety, macam mana nak jaga. Kepada yang newbies, budak-budak yang masih membeli PS5 dengan duit mak ayah diorang, korang kena baca. Kalau ni first time game korang nak beli, korang kena baca manual tu. Jangan nak mandai-mandai. Okay, tapi kepada korang, aku tahu yang tengok-tengok video ni semestinya yang memang dah season. Dah season gamer. Ya Allah, aku tahu korang mesti nak sangat bau dia. Semestinya dia sama je dengan bau-bau barang-barang elektronik lain yang baru, yang bau, orang kata bau kedai. Jadi itulah dia. Okay, so design dia sangat-sangat sleek ya. Dia sangat futuristic. And it's orang Inggeris kata ergonomic. Senang nak pegang, dia tak slip sangat kan. Dan wow, dia punya R1
R and L toggle pula. Apa nama tu? Trigger lebih lembut daripada PS4 punya tau. Ya. Speaking of trigger ni, PS5 punya feature yang ada dekat DualSense controller ni adalah bermakna kalau kita main shooting games, kalau kita nak sensitivity dia tinggi, jadi kita boleh tekan sikit je, dah tembak, boom, macam tu. Ataupun kalau let's say kita main archery untuk tarik bow ke apa kan, dia akan kuat sikit, baru lepas, kuat sikit, lepas. Itulah kalau ada game sebegitu. Jadi itu antara feature terbaik dalam DualSense controller ni. Dan selain daripada tu, dia ada haptic feedback. Okay, haptic feedback adalah antara feature yang terbaru dalam PS5, iaitu controller ni dia akan vibrate mengikut kita punya terrain. Orang kata terrain in game terrain lah. So kiranya kalau kita jalan dekat rumput-rumput, kita akan rasa dia bergegar macam tu. Kalau dia rasa kita jalan dekat rough terrain ataupun kawasan yang berbatu bata, dia akan macam tu lah, dia rasa macam tu lah. So vibration dia dia lebih sensitif dan lebih kuat terasa daripada DualShock PS4. Okay, dan of course tengok design dia lebih panjang daripada DualShock 2 PS4. Nampak apa ni dia punya perbezaan kan? Alright. Berdebu, lama gila tak main. Okay, alright. Dan dia punya button dia lebih smooth, and of course dia punya touchpad sama. And then of course dia pakai USB Type-C charger. Dan dekat bawah sini ada dia punya audio jack. Okay, audio jack. Dan beza PS4 dengan PS5 punya DualShock dan DualSense ni, dia punya button PS5 sini adalah engraved tau. So kiranya dia bukannya button yang bulat dan dia tulis PS5 PS dekat situ. Dia memang just PS dan boleh tekan. Terhidup pula. Tu ada bateri yang ni. Cuma dia tak dapat nak menyala lama-lama sebab dia punya konsol tak buka lagi. Okay, dan seperti mana ni yang aku cakap tu, dia ada bulat dan PS logo dekat situ. So yang ini berbeza sikit daripada PS5 tadi tu. Okay, so far so good. Aku suka. And colour dia tak adalah warna putih macam mana kita tengok dekat dalam website tau. Dia sebenarnya warna grey macam PS1. Yes, macam PS1 grey dia. Dia bukan putih, padahal ada tulis itu white. Tapi yelah, seperti mana yang aku sangka kan, ini putih macam brilliant white ke bright white ke kan. Nampaklah futuristic, tapi dia sebenarnya hitam dan kelabu. Okay, alright. So tak puas lagi bau. Okay, so kita letak ni ke tepi sekejap. Kita tengok lagi ada apa lagi dalam kotak tu. So DualSense ons. Alright, game ons. Tak apa, kita boleh beli game lain. Seterusnya, apa lagi kita daripada ni? Apa ni? Okay, cool. Okay, dia punya charging dock untuk PS5. Dia ada bagi sekali dekat dalam bundle set ni. Kita tengok macam mana rupa charging dock ni. So charging dock ni pun dia berharga 300 lebih tak silap aku. Ke 300. Aku tak tahulah sebab yelah kita duk bayar je bundle kan. Dia orang kata okay, kita buka peluang untuk pre-order. Gila, tak terburu-buru pergi nak pre-order. So alhamdulillah waktu pre-order tu aku adalah orang yang pertama yang pertama in line, dan so, alhamdulillah dapat rezeki tu. Okay, alright. So kat dalam charging dock ni semestinya dia ada bagi kabel USB Type-C. Okay, dia akan untuk sambung power dan juga kepada dia punya charging dock lah. Okay, gila sebab sekarang ni pun kebanyakan barang-barang elektrik guna Type-C kabel kan. Sebab yang USB 2.0 ke 3.0 ke apa semua tu kan, tu rasa dah makin outdated dah pun. Mana ada dah makin berkurangan lah devices yang masih pakai DualShock pula, USB 2.0. Okay, so ni rupa charging dock tu. Okay, tu dia ni front view, top view, ni front view, side view. Okay, nampak? Okay, jadi rasanya kita tengok macam mana nak cucuk ni. So, okay, balik pada kabel tadi. Of course ni cucuk kat Type-C kabel dia belakang tu. Lepas tu yang ni pergi ke power supply lah. Okay, power output. Dan yang ini rasanya cucuk macam ni kot. Suka hati aku je. Ke terbalik?
Ha, ni baru betul. Okey, jadi dia punya kedudukan dia adalah macam ni. Ha, tu. So kiranya wire ni di depan tau, bukan di belakang. Aku ingatkan kat belakang. Ha, okey, tak apa. So dia kat depan. Alright. So dia akan charge macam tu dan kita biar je lah macam tu. Tada. Ha, so macam mana kita nak tahu? Oh, it is also fast charging, tulis kat sini. Dia ada 600 mega ampere output. Okay, so fast charging, so maybe kita boleh dapat dalam sejam ataupun sejam lebih kot dalam untuk dapatkan full charge dia. Okay, so charging dock ons. Okay, so kita letak charging dock dan juga dia nak jatuh pula. Okay, DualSense dia extra letak ke tepi. Kita tengok apa lagi bagi dalam ni. Apa? Oh wow, okay, this is cool. Dia bagi silicone case untuk DualSense extra tadi tu. Sebab dia bagi satu je, jadi satu je lah yang berbaju. Satu lagi biar bogel. Okay, kita buka yang ini. Okay, silicone case. Tengok macam mana rupa dia. Warna hitam dan kat gambar warna biru. Jadi ingat warna biru, kalau biru lawa juga, tapi cap hitam tak apalah. Kalau bagi hitam kita terima je lah kan. Rezeki kata. Bau getah. Apalah si Hakim ni. Asyik duk cium bau. Jom kita sarungkan jap. Kita nak tengok macam mana rupa dia. Macam ni ke sarung dia? So, yelah. Aku ni bukannya boleh percaya tangan aku ni. Kadang-kadang kasar sangat, putus. Koyak. Tangan makhluk perosak katanya. Okay. Yep, okay. I think it's done. It fits perfectly. Okay. Nampak? Dia dapat baju. Lawan. Dan ya. Bau elektronik baru, bau getah baru. Marvelous. Okay, dia sebenarnya ngam-ngam. Memang cantik. Apa ni, orang kata terletak lah muat dia. Okay, dia punya joystick tak terganggu. Dia punya buttons pun tak terganggu. Tu, nampak? Tak terganggu. Sini tak terganggu, sini pun boleh tekan. Okay, dan juga semua lubang-lubang yang ada dekat bawah ni macam apa nama tu? Dia punya audio jack, PS button, dia punya speaker bawah ni pun tak tertutup. Okay, cantik. Thank you so much. Okay, kita letak balik dekat charging dock ni. Lantak kau lah. Letak je tepi dulu. Nyusah je nak letak situ. Okay, so now for the main event adalah, ya Allah, berat betul. Terbalik. Tak tipu, memang berat ya. PS5 ni, okay. Adakah aku perlukan ini? Ya, aku perlukan. Sebab dia ada satu seal atas ni. Ingat kalau beli apa-apa barang elektronik, kalau seal dia terbuka, jangan ambil, jangan terima. Melainkan di kedai korang insist untuk tengok macam mana rupa dia. Means kau sendiri cakap dengan orang kedai tu, bang, saya nak tengok lah macam mana rupa dia. Saya nak tengok, saya nak pastikan betul tak PS5, bukannya PS3 plus PS2 kau letak dalam kotak ni. Okay, alright. Macam banyak je barang tadi. Jom kita palingkan untuk mengelakkan sebarang kecelakaan yang tidak diingini. Okay, first dah terjatuh adalah dia punya power cord. Okay, power cord dia nampaknya sama dengan PS4. Of course, it is the British 3-pin power cord. Okay, it's the standard punya. Okay, tapi next, yes, of course dia punya DualSense controller. Okay, dia ada bagi sekali dalam kotak ni. So ni function dia sama je yang aku explain tadi. Korang pay attention tak? Kalau tak pay attention, kalau korang main skip tak apa, korang boleh rewind. Okay, rewind je video ni dan tengok apa feature-feature terbaru DualSense PS5 ni. Controller PS5, DualSense controller PS5. Seterusnya, of course kita ada dia punya manual book
dan Quick Start Guide. Ada dua. Okay, dan seperti mana yang aku cakap tadi, untuk newbie yang masih beli PS5 pakai duit mak ayah, korang kena baca. Pada season, bukannya korang tak perlu baca juga. Mungkin ada safety feature dia berbeza sedikit dengan PS4 ataupun PS3, PS2, PS1 yang dulu, kan? Mungkin ada berbeza. Aku rasa adalah beza dia sikit, tapi mungkin tak banyak. Sebab alah, kita ngam-ngam soi kauting senang je. Ya je. Okay. Banyak barang ni. Kita pakai sekejap. Saya cakap tadi berat, okay? Kenapa tak nak keluar? Oh lain, okay. Fine. Okay. Apa ni? Dalam kotak ni. Oh! Wow. Ni apa? Okay. Ni adalah USB Type-C dia bagi. Okay, so kita akan tengok mana nak cucuk benda ni nanti. Sebab of course kita punya controller charging dock dah ada dia punya tu. So ni of course kita ada cucuk lah anywhere dekat belakang PS5 tu nanti. Okay, dekat belakang konsol. So, ni cantik. Okay, ini adalah barang yang agak terpenting dalam PS5 ya, iaitu HDMI cable PS5 tersendiri, iaitu HDMI 2.1. Okay, alright, beza tau HDMI 2.1 ni dengan HDMI kabel lain yang ada dekat rumah, okay, ataupun kat kedai-kedai lain yang bukan 2.1. Okay, kalau korang, aku tahu korang banyak pakai Smart TV, ada yang pakai LED TV apa semua tu kan. Okay, kebanyakan Smart TV lah, Smart TV yang dah ada 4K visual kan. Sekarang dah tak main dah HD, SD, HD apa semua tu, sekarang namanya 4K. Okay, tapi kalau ada kabel ni, means kabel ni sendiri compatible untuk visual 8K. 8K tau. Bermakna kita punya visual dan grafik PS5 tu sendiri nampak real, color lebih vibrant dan dia lebih clear, dan detail-detail macam pori-pori tersumbat apa semua tu memang nampak. Okay, so ini dia. Thank you so much Sony sebab providing us with HDMI cable ni. Sony tak payah nak beli dah tersedia ada. Okay, dan seterusnya adalah, aku rasa ni stand. Ya, betul. Ni PS5 stand. Dia boleh tukar-tukar kan? Betul. Dia boleh rotate. Okay, kenapa dia boleh rotate? Sebab kita boleh set sendiri, kita nak konsol kita berdiri vertikal ataupun terbaring horizontal. Tahu? So benda ni dia penting sebenarnya supaya tidak berlaku accident yang tidak diingini. Okay, accident apa? Nantilah aku explain. Sabar jap. Kita letak ni ke tepi dulu. Sebab meja aku ni kecil. Okay, tak bawalah. Okay, so I think now it's down to the main event. Yeah. Macam mana ambil ni? Macam ni kot. Okay lah, sorry for being weird. Okay, sebab sebab aku ni excited juga nak tengok PS5 ni. Dan of course, bila kita dapat barang yang kita suka, kita nak ambil bau dia sepuas mungkin apa semua tu kan. Okay, so ni aku biar ke tepi ni supaya korang boleh tatap puas-puas gambar tu. Kalau tak puas tak apa, korang boleh Google, tengok kat website. Okay, alright. Ya Allah. Okay, benda ni memang berat. Okay, seperti mana yang kita tahu, PS5 kali ni dia punya size dia sangat besar berbanding daripada PS4 ataupun PS2, dia ada PS2 Slim apa semua kan. PS3, ya, ni size dia besar sikit daripada PS3. PS3 kan dia punya size design dia kan melengkung macam tu kan. So it is not, ianya bukan travel size. So kalau nak travel bawa PS5 ni, dia agak berkira lah. So kiranya kita kena bawa bag dia sendiri. Kita tak boleh nak masukkan dia muat dalam luggage besok ataupun sampai dekat tempat destinasi tu tengok benda ni dah berkecai. Okay, seperti mana yang aku sangkakan juga. Sebab daripada controller dia, okay, mungkin sekejap, tak tepi. Okay. Yeah. Okay dah, enough being weird.
Okey. Okey, seperti mana yang aku sangkakan juga, dalam gambar website apa semua kita nampak putih. Putih berlepak kan, putih-putih merpati, merah-merah delima. Tapi tak, dia sebenarnya warna kelabu, warna grey. Okey, so jom kita cerita sikit pasal design dia. Okey, design dia, ketebalan dia, dia tak rasa gemuk PS3 dekat sini tau, dekat tengah ni kan. So waktu PS3 kan dia gemuk dekat tengah ni. Dia macam melengkung, macam spaceship. Okay, so ni of course design dia masih juga nampak futuristic. Okay, and dia masih besar. Okay, okay, jadi okay, dekat belakang ni dia punya belakang. Okay, so kita ada dua USB port. Okay, kita ada dua USB port dekat sini. Lepas tu kita ada internet port. And then kita ada HDMI port. Dan juga dia punya power port. Okay, nak pusing je sebab berat. Okay, depan dia pula. Okay, depan kita ada dia punya USB Type-C cable. Oh, tu ke function dia? Ya, betul. Itulah function lubang ni. Okay, dia ada USB Type-C power cord, power port. USB cable Type-C port. Baru betul. USB 2.0 port. Lepas tu dia ada dia punya power button bawah ni dan juga dia punya eject button. Okay, alright. So seperti mana yang korang tengok dekat depan ni ada lubang ni kan. Of course, pre-order aku hari tu dia orang hanya membuka peluang untuk pre-order PS5 yang disc version macam ni. Dia bukan yang digital version tu. Digital version pula. Astaghfirullahalazim. Aduh. Okay, digital version for the time being tak silap aku Sony tak buka lagi pre-order dia. Jadi waktu tu hanya boleh pre-order disk yang ni je lah. Dia panggil apa Kata aku je panggil disk ni. Tak apalah, nanti kau lah. Dia tak cakap. Never mind. Okay, alright. So itulah dia design dia. Okay, jom kita tengok macam mana nak pasang dia punya stand. Okay, sekejap. Letak tepi. Okay, kau sana sikit. Tak apa, kau dah puas tengok kan? Tak buat lah. Okay, so benda ni dia senang nak rotate pun. Dia rotate macam tu. Okay, so tak silap aku kalau macam ni, ni dia punya, dia ada stand ni. Dia ada, dia boleh tekan tau tengah-tengah ni. So kiranya kita kena place dia punya weight dekat sini supaya benda dah dia akan lock macam tu lah. Dia tak boleh nak pusing dah dia punya rotation platform ni. Okay, rotatable platform, rotation pula. Macam mana? Cuba kalau kau tak pandai cakap bahasa Inggeris, kau cakap bahasa Melayu je. Okay, adakah begini? Okay, betul. Ya. Okay, so dia memang just slide in macam tu kalau nak set vertical macam ni. Okay, so kita tengok front view dia. Okay, front view, masukkan disk dan dia punya platform macam tu lah. Okay, kepentingan untuk pasang dia punya platform ni sebenarnya, dia punya stand adalah supaya dia tak senang nak ni bergerak tau. Tengok ni, kalau tolak macam tu. Sebab kalau korang tak letak ni platform ni kan, unless korang ada cover alas meja ke, alas ni adalah getah, dan baru dia susah nak gerak lah. Kalau tak, walaupun dia berat, sebenarnya dia mudah nak gerak. Ya. Tu, nampak? Satu tangan je, aku takkan tolak sini, nanti jatuh gebam macam tu pula kan. Okay, so kalau macam ni kan, tolak je. Tu, dia sangat mudah untuk bergerak. Sebab tu, pentingnya letak stand ni dekat sini supaya dia lockdown, sebab dia ada getah dekat bawah tu. Ni aku tunjuk kau ni, dia ada getah dekat sini. Ada 3 getah, 1, 2, 3. So dia cover the whole surface lah. Okay, so bila ni lock dekat sini, okay, macam tu. Yup, that's how we do it. So sekurang-kurangnya kalau tolak dia tak gerak. Nampak? Tu, dia tak gerak.
Dia jatuh noing yang tu je kan, tapi dia tak akan jatuh. Okey? Okey. Ya, soalan korang pasal jatuh. Betul. Sebab kalau kita main slide macam tu, mesti dah jatuh. Nampak? Kan? Sebab dia masih boleh gerak. Okey? Sebab sebenarnya dekat bawah konsol ni, okey, dia ada rasanya, okey, kita boleh buka dia punya, dia ada macam ada lubang sini sebenarnya sebab dia ada skru. Sekejap. Oh, salah. Okey. Dekat bawah ni, dia ada skru sini tau. Wah, tu skru ni. Okay, skru ni dia akan masuk ke dalam ni dan dia akan skru dekat dalam konsol tu supaya dia lebih secure lah. Okay, so rasanya aku nak letak aku punya konsol ni menegak sebab dia nampak cun sikit kan. Apa barang letak baring-baring macam ni. Of course ada nampak macam ni, but dia makan ruang lah sebenarnya. Okay, so kita try buka dia punya benda lah ni, jap. Tu senang je. Dia memang kecil je dia punya lubang tu. So bila korang boleh congkel macam tu je. So korang nampak lah lubang tu kan. Nampak? Okay, tak kat dalam berat. Okay. Okay. Alright. So jom kita screw it in. Okay, so sepatutnya bila kita dah slide in betul-betul, kita tak sini sekejap. Sepatutnya kalau ni kita dah slide in betul-betul, dia punya apa, lubang platform ni dia akan masuk dekat ngam-ngam dekat dalam lubang tu. So kita tinggal nak screw ke dalam lah supaya dia ketat lah kan. Jadi tak adalah konsol ni lari daripada dia punya stand. Okay, so dia pakai screwdriver. Dia boleh of course akan pakai screwdriver. So rasanya aku dah buat screwdriver, tapi screwdriver aku Philip. Dia pakai screwdriver lepeh. Tak apa, pisau ni boleh pakai. Korang jangan jadi macam aku pula. Okay, prepare lah screwdriver betul-betul. Aku nak tunjuk kat orang je. So asalkan dia ketat sikit aku boleh lepaskan. Dan lepas ni aku ketatkan balik pakai screwdriver betul-betul lepas aku habis buat video ni. Okay, so bila dah ketat dia tak jatuh dah lah. So dia lebih stabil lah. Nampak? Melainkan ada kanak-kanak yang tolak macam tu, jatuh lah dia. Okay, so make sure anak-anak korang tak melia ataupun buas di sekeliling konsol ni. Sebab dia, korang pun tahu harga dia berapa kan. Jadi sayang kalau dia rosak. Okay, jadi rasanya itu sahaja untuk video unboxing PS5 aku kali ni. Sebab rasanya dah cover kebanyakan topik dah sebenarnya. Power cord dah, HDMI dah, controller siap dapat 2 sebab bundle ni. Kalau korang tak beli bundle, korang beli konsol sahaja, dia dekat dalam kotak ni dia dah memang siap bagi satu DualSense controller PS5 tu. Okay, jadi korang kena beli satu set, bukan satu set, satu lagi lah DualSense controller PS5 untuk main multiplayer 2 orang apa kan, at least 2 orang untuk 2 player games ke apa. Alright, okay, so rasanya itu sahaja daripada aku. So kalau korang suka video ni ataupun kalau korang ada idea nak unbox apa lagi selepas ini, jangan lupa untuk like, share ataupun komen kat bawah tu. Komen kat bawah tu aku unbox apa lagi. Okay, so until next time guys, I'll see you soon. I need my soul to scream out.